saya Koim Razin bin Razali. Saya sekolah, umur saya 8 tahun. Saya sekolah di SK Sri Permaisuri di Ceras. Satu lembaran baru. Itulah ungkapan yang diberikan selepas pengenalan kejuaraan Mini Capri KBS yang telah dirasmikan oleh Menteri Belia. Tahun lepas saya ada race di Mini Capri dan Mini Capri KBS dan di Indonesia. Laju tak? Laju. Saya mula-mula je saya takut. Susah, lepas tu saya dah lama-lama saya dah okey. Lepas tu saya rasa seronok. Idola saya ialah Fisharin sebab dia power. Saya ingin menjadi macam dia. Kalau boleh, saya nak jumpa dengan dia, saya nak cakap nanti satu hari nanti saya nak jadi macam dia. Perhatikan 18 pelumba yang akan mengambil bahagian bagi acara separuh akhir ini. Penganjuran kejuaraan Capri ini daripada 1994. Lagi kita tidak lari daripada matlamat melahirkan juara Wira Malaysia masa hadapan. So saya rasa matlamat itu continue kekal relevan dan kita telah buktikan dalam beberapa tahun sebelum ini yang kita telah berjaya menghasilkan pelumba-pelumba Malaysia yang berjaya di peringkat antarabangsa. Blueprint Malaysian Capri ini berdasarkan banyak kepada industri di mana selama 27 tahun ini untuk kita berjaya melahirkan pelumba-pelumba yang kita perlu, amat penting kita mendapat sokongan industri. So tanpa sokongan industri, hampir ke semua pelumba yang kita ada pada masa ini tidak akan dilahirkan. Di padang kapten perubahan bermula kiritan antarabangsa Sepang. Oh, jatuh dua pemain jatuh. Pada awalnya fokus kejuaraan Capri bagi industri adalah kepada pelumba-pelumba yang terbaik. Dan dalam 27 tahun ini kita telah berjaya menurunkan pelumba-pelumba yang terbaik Malaysia kepada satu umur yang bagi kami agak muda. So kita telah melahirkan juara kelas premier pada umur 14, 15, 16 tahun. Dan kenapa kita telah berjaya melahirkan ramai pelumba-pelumba muda pada masa ini adalah kerana pihak jenama motosikal Yamaha dan Honda telah bersetuju bekerjasama dengan kita untuk mengadakan satu program scholarship dengan kelas Wamik Race. So kalau kita lihat pada hasilnya dalam 10 tahun yang kita ke belakang ini, kesemua pelumba terbaik Malaysia lahir daripada kejuaraan-kejuaraan Wamik Race. Jadi dia merupakan platform yang terbaik untuk kita mengenali talent-talent yang ada supaya kita boleh bawa ke lebih jauh lagi. So pada masa ini empat step yang saya rasa memberi peluang kepada pelumba-pelumba Malaysia adalah bagi usia 6 sampai 12 tahun tu kita ada kejuaraan Mini Capri menggunakan motor mini bike. Setelah itu mereka boleh next step kepada kejuaraan Capri Malaysia Petronas. Dan bagi pelumba yang ingin pergi lebih jauh lagi menggunakan jentera full frame, mereka boleh masuk kepada kejuaraan MSBK. Dan setelah di sana kalau nampak hasil atau talent mereka boleh pergi lebih jauh ke peringkat Asia dan selepas itu ke peringkat dunia atau apa. So antara satu pelumba yang telah melalui proses ini adalah seperti Zakwan Zaidi. Okey, dan in fact Zakwan telah pergi ke peringkat dunia dan pulang kembali kepada peringkat Asia.
perjalanan saya lah untuk bermulanya berkecimpung dengan perlumbaan ni. Saya start daripada pocket bike. Pada masa tu juga mungkin tak nampak tau sukan pemotoran ni meluas. So start daripada form 1 juga saya cuba nak pergi ke Malaysian Cup Prix. Tapi pada masa tu mungkin ramai tim tak nampak saya. So saya cuba beli sebiji motor Cup Prix. Mak bapak saya juga cuba untuk laburkan duit untuk saya untuk belajar motor ni. Dan saya hari-hari training di Elite pada masa tu. So mungkin time tu juga kena dengan time orang tengah test motor. Mungkin banyak tim ni nampak siapa budak ni. Abang Yuzi nak, tak silap ada dua rider dia nak selection. Time tu Modenas. Dan saya cuba untuk pergi. Abang Yuzi nampak saya punya bakat kat situ. So dia terus call bapak saya, cakap okey, saya nak start dari situ juga. Saya start bermulanya career Cup Prix. Dan sampai tahun 2014 tu kami menjadi juara Cup Prix. Dan salah satu impian yang paling saya impikan lah sebelum ni, next year ni saya terus lonjak ke 600 Premier Class. So start dari situ saya nak adapt satu persatu tu tak senang. Tahun 2014 juga saya champion Asia Racing. So paling manis lah bagi hidup saya untuk, saya tak ada nak kata lah, sebab tahun 2014 tu sekaligus ini dah career sebagai seorang pelumba yang hebat lah. So saya teruskan sampai naik ke MotoGP tahun 2015. Mungkin tahun 2015 tu saya lonjak terlalu awal untuk saya, dan juga dengan tim baru di mana masih kosong. So saya terpaksa undur diri pada masa tu, dan saya cuba comeback balik di 2016 kembali di Asia Racing, dan saya berjaya lagi sekali untuk menjadi juara. Dan saya buktikan yang saya adalah salah satunya pelumba yang hebat juga. Dan baru-baru ni saya dan kategori baru tahun lepas, CBCC, saya berjaya dapat nombor 3. Dan di 8 hours saya berjaya menaiki podium nombor 2. Tak senang juga sebenarnya. Saya masih nak lagi untuk menjadi juara. Bagi saya struktur Cup Prix ni adalah satu platform yang sangat bagus. Dan juga saya patut berterima kasih Malaysian Cup Prix dan terutamanya Rohok yang telah menjayakan Malaysian Cup Prix dan juga Asia Road Racing untuk menaikkan rider-rider dan juga motorsport sebagai satu platform. Dan saya rasa bila ada benda ni ramai orang pandang kita. Bagi kami sejak pelibatan pihak Petronas daripada tahun 2003, kejuaraan Cup Prix Malaysia Petronas ni telah bagi saya improve dalam few thousand%. Okey, kita telah berjaya membuat satu blueprint long term dengan adanya satu penaja seperti Petronas yang passionate about progress. Kita boleh fokus kepada talent, kita boleh fokus kepada industri. So sejak adanya pihak Petronas dan kejuaraan Cup Prix ni telah mengambil satu struktur yang agak berbeza, dan bagi saya sudah sampai satu tapak sebagai, kalau di Malaysia sports industry, mungkin kejuaraan Cup Prix merupakan antara yang terbaik pada masa ini, dan ini adalah kerana dengan adanya pihak, penglibatan pihak Petronas. Kejayaan saya semuanya datang daripada orang sekeliling. Maksud saya orang sekeliling adalah ketika saya mulakan perlumbaan, kawan-kawan yang banyak membantu saya. So daripada sana saya mula berlumba, jadi collection daripada kawan-kawan,
dan mekanik pun kawan. Jadi semuanya bermula daripada sana. Daripada situlah orang kata saya start mula berlumba ke orang kata bidang perlumbaan ni secara profesional di Lita Shah Alam, dan pada masa yang sama juga orang kata ketika tu saya bekerja seorang dispatch dan orang kata pergi berlumba dalam perlumbaan RAZ, Panther. Jadi kawan-kawan ni lah kawan saya yang bernama Ayus ni, Abang Ayus yang banyak membantu saya. Dan selepas tu barulah saya pergi ke pasukan Tong Weng Kit. Bila pergi pasukan Tong Weng Kit ni dari situlah kerjaya saya bermula sebagai seorang profesional. Bila masa saya race private dulu, saya menang RAZ dan saya telah dipinang beberapa tim. Orang kata tim besar, iaitu tim Marlboro, tim Petronas, dan ada 2-3 lagi jenama yang telah meminang saya, melihat saya dan memanggil saya. Tapi pada masa yang sama ketika tu saya harus membuat pilihan. Jadi saya favourite colour saya sebenarnya warna hijau. Jadi banyak pilihan-pilihan tu. Jadi saya lebih pergi kepada Petronas. Okey, dari sanalah bermulanya orang kata saya pergi masuk tim TWK, tim Petronas TWK, dan sebab pada masa tu saya rasa colour hijau ni menjadi salah satu inspirasi saya. Dan pada masa yang sama saya juga telah dipanggil oleh pasukan hijau Petronas. Jadi saya rasa cukup berbanggalah. Daripada sanalah karier saya bermula dan orang kata lebih berjaya dan orang kata successful dalam perlumbaan. Dan pada masa yang sama ketika tu saya rasa cukup berbanggalah dapat masuk pasukan Petronas TWK ni, sebab adalah salah satu pasukan yang sangat besar di Malaysia ketika tu. Dan saya rasa orang kata berbangga orang kata menyarung baju colour hijau, colour favourite saya. Tahun 1997 tu saya pergi ke Eropah di kejuaraan orang kata European Championship dan juga CEV. Di situ sebenarnya dah mengubah sebenarnya siapa Syahrul Yuzi. Jadi saya perlu berhijrah ke negara Eropah, duduk di sana, belajar cuaca di sana, berjumpa orang di sana dan cara berlumba di sana. Jadi itu adalah salah satu perubahan yang besar kepada diri saya sendiri. Jadi itu saya rasa ketika tu memang orang kata rasa seronok pun ada, rasa tak boleh nak cakap apa pun ada. Tapi pada masa yang sama saya berjauhan daripada tanah air saya. Banyak liku-liku yang saya harungi pada tahun 1997 tu. Sebab ketika masa zaman saya berlumba 97 di bawah tahun 2000, untuk masuk ke World Grand Prix perlukan orang kata classification. Maksud dia tidak boleh masuk MotoGP ni dalam perlumbaan Grand Prix ni sesuka hati. Dia perlukan ada qualification. Maksud dia harus top 3 di Eropah dan juga ataupun di Spanish Championship. Jadi pada masa yang sama itulah tujuan kami pergi ke Eropah, orang kata menimba ilmu dan mencari titik orang kata lesen untuk pergi ke World Grand Prix. Dan pada masa yang sama setelah 3 tahun bertungkus lumus, kami berjaya orang kata menempatkan diri dan ambil nama pergi ke World Grand Prix. So pada masa tu jugalah bila pergi ke World Grand Prix tu memang saya rasa berada di awang-awangan. Saya sendiri tak boleh nak bercakap apalah. Wow. Bab kata saya cakap tadi, hijau tu adalah warna kegemaran saya dan Petronas tu bagi saya tanpa Petronas takkan wujudnya nama Syahrul Yuzi. Jadi pada masa yang sama saya cukup orang kata berterima kasih dan orang kata saya kenang budi Petronas ni daripada saya awal berlumba sampailah saya berhenti berlumba. Sebab tu karier saya habis dengan Petronas. Jadi saya sampai sekarang ni jiwa saya masih di colour hijau dan juga orang kata setiap kali apa yang saya buat, jenama apa yang saya buat, Petronas ni masih tetap di hati saya. Dan pada masa yang sama saya bersyukur sebab kita ada Petronas dalam negara kita yang kata memberi banyak laluan kepada pelumba-pelumba lain, kata pergi ke peringkat world. Dan sebab tu bukan hanya saya saja, orang kata Petronas telah melahirkan ramai lagi juara dan juga pelumba-pelumba di MotoGP sekarang. Dalam pada masa yang sama saya rasa Petronas telah mainkan peranan yang sangat besar dalam industri sukan pemotoran di negara kita. Dan
saya untuk bercakap macam mana jasa Petronas kepada saya tak boleh bercakap, orang kata saya tak boleh nilai macam mana jasa Petronas kepada saya. Apa yang saya boleh ucapkan adalah, orang kata, sampai mati pun saya takkan boleh lupa Petronas ni. Kerana Petronas lah adanya Syahrul Yuzi. Sebenarnya apa yang saya lihat, kerjasama Petronas dan Malaysian Cup Rig ni memainkan peranan yang sangat besar kepada dunia sukan pemotoran negara. Saya rasa kalau tanpanya Petronas dan juga Malaysian Cup Rig ni, kita tak boleh, orang kata, sukan pemotoran negara kita akan masih, orang kata, ketinggalan. Saya rasa dengan adanya legend kita Syahrul Yuzi, dia membuka minda semua orang, provide a pathway bahawa rider Malaysia boleh berjaya kerana dia merupakan rider Malaysia pertama yang berlumba di peringkat dunia. Dan saya pasti ramai pelumba selepas itu, ikon mereka merupakan Syahrul Yuzi. So bagi saya, Yuzi berlumba di peringkat dunia pada masa itu dengan tim Petronas, tim TVK, pasti membuka sangat ramai mata rakyat Malaysia. Dan saya yakin mungkin ada yang tidak mahu admit dalam situasi ini bahawa Syahrul Yuzi sangat penting dalam kita melahirkan ramai-ramai pelumba. Okey, pertamanya kalau kita melihat di sudut ekosistem yang dibentuk setelah hampir 27 tahun, memang banyak perubahan nak dibandingkan dengan zaman late 80-an, awal 90-an dahulu. Antaranya di sudut kawalan keselamatan, antaranya kehadiran penonton, jarak baris yang ada, dan sebahagian juga antaranya ialah penyediaan pasukan-pasukan dari sudut infra dia. Nak dibandingkan dengan zaman dahulu memang sangat berbeza. Jadi saya melihatkan ini semua terjadi hasilnya dengan pengurusan yang betul, dengan komitmen yang betul sama daripada penganjur, daripada penaja, dan juga daripada mereka yang terlibat secara langsung dalam perlombaan sebagai pelumba dan juga pasukan-pasukan. Ini yang menyumbang ke arah ekosistem yang berbeza daripada dahulu sehingga sekarang. Dalam konteks melahirkan pelumba bertaraf dunia, sebenarnya kita dah mula 20 tahun, 30 tahun dahulu. Cuma apa yang berlaku pada masa itu ialah kemampuan kita untuk terus berada di atas. Untuk melahirkan pelumba yang not say sama level, tetapi yang ke arah menjadi kumpulan-kumpulan pelumba terbaik dunia ni kita dah mulakan. Sekarang ni kita lihat dah adanya penaja kita daripada negara kita sendiri, yang seperti kita ketahui beberapa penganjur dan juga penaja yang sanggup menaja pelumba dalam pasukan dunia. Jadi saya rasa kemampuan menyediakan rider kita dah mula awal. Cuma lately ni, akhir-akhir ini, 5 tahun kebelakangan ini, di situ mulai nampak mekar hasil-hasil yang kita telah lahirkan, yang kita mulakan 20-30 tahun dahulu. Kami bekas-bekas pelumba melihatkan benda ni, kenapa tidak kita wujudkan satu platform yang sesuai untuk pelumba menyuarakan dalam kaedah yang lebih betul. Sebab wujudnya nama kita dikenali sebagai Persatuan Sukan Bermotor Wilayah, ataupun lebih famousnya itu Malaysian Motorcycle Racer Association. Di sini kita gabung semua mereka-mereka yang terlibat secara langsung dalam perlombaan sebagai seorang pelumba. Jadi agak mudah untuk kita menyuarakan pendapat kita kerana mereka ni dah semua adalah bekas pelumba dan pelumba yang masih berlumba. Jadi harapan kita bukan sekadar menjadi tempat ataupun wadah untuk semua pelumba dalam konteks memajukan diri. Contohnya dari segi latihan, penyediaan latihan, peluang-peluang perlombaan dan juga menjaga kebajikan pelumba-pelumba. Dan benda ni lebih terkesan bila PKP baru-baru ni, kita melihat bagaimana kebanyakan pelumba ni agak orang kata apa, impact yang terkesan akibat keadaan tu, dan tiada pihak yang membantu.
Jadi saya mengharapkanlah dan rakan-rakan supaya Malaysian Racer Associates ni sekurang-kurangnya boleh memikirkan atau mencari jalan penyelesaian dalam mengurangkan kesan-kesan ataupun akibat-akibat yang perlu pelumba alami dalam konteks path rider ataupun rider yang masih berlumba. Dan rider sebenarnya di sini yang kita rasa rider sangat-sangat perlu menyediakan diri sebelum dilontarkan ataupun ditempatkan di sana. Dan apa yang berlaku sekarang adalah mungkin kita rider-rider kena kita katakan kena get prepare well lah sebelum kita bersedia ke dalam MotoGP. Dan platform yang saya lihat yang masih cantik seperti yang dibina oleh Malaysian Cup Prix ini adalah platform yang sepatutnya rider tak boleh lupakan. Kerana apa? Di sinilah kita membina asas-asas awal. Lepas tu baru kita boleh pergi ke langkah seterusnya. Kenapa? Kalau sekadar kita nak mencapai untuk berlumba dalam MotoGP but without kita punya aim, saya rasa mungkin kita agak terlewat sikit. Pasal apa? Benda ni mungkin 20 tahun dulu impian ke MotoGP, tapi sekarang ni kita perlu mengorak langkah bukan sekadar ke MotoGP tetapi menjadi juara. Dan kita pernah menjadi juara pusingan dan sekarang kita nak menjadi juara keseluruhan. Dan di mana mulanya? Mulanya melalui sistem. Tadi kita bangunkan ekosistem tempatan. Lepas tu ke mana next levelnya. Jadi ini semua perlu diolahkan menjadi lebih solid, lebih sempurna dan akhirnya kita ada kandidat yang sememangnya layak dan bersedia untuk memikul cabaran di dalam perlumbaan MotoGP. Jangan risau Pakcik Wazir, kita akan menang MotoGP satu hari nanti.